Welcome Sabihan. Kita ada lagi 6 minit. Encik Sabihan, Encik dalam komuniti MyFazal Niaga ke? Ya saya. Okey. Dah guna sistem dah? Itulah dia tak sempat lagi sebab itu hari register, lepas tu sebab kita tak cukup staff, so everything tu buat sendiri. Tak sempat fully utilize lah. Okey, tak apa. Tapi in by time kita akan guna juga. Memang in by time kita akan fully use lah, but sekarang ni busy kan. Gitu. Ya. Encik niaga apa? Ya? Encik niaga apa? Ya, kita jual cookies. Okey. Home bake. Buat sendiri ke? Saya dengan wife. Dengan wife. Kita management je lah, kita tak baking lah. Ya ke? Wife yang baking. Kalau kita yang baking jadi lain ya. Okey, kita ada lagi 4 minit untuk mula. Assalamualaikum Puan Syira, Puan Syikir Rosli. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semua sihat Sihat Alhamdulillah. Puan Syira niaga apa? Kami menjual barang-barang bedding. Bedding sets. Bantal. Jenama sendiri ke? Ya, jenama sendiri. I see. Puan Syikir? Kenapa hang left weh? Puan Syikir berkenaan sebagai? Ya, saya. Puan Syikir dari mana? Saya dari Penang. Saya buat bisnes doggy. Bisnes doggy. Dah lama? Baru 2 tahun. Baru. Pelan. Untuk wedding ke apa? Doggy tu untuk wedding ke macam mana? Untuk wedding, tapi ada je yang macam company besar dia ada buat macam majlis apa-apa ke boleh je. Bagus. Okey, kita ada lagi 2 minit untuk mula. Okey. Okey, sesi hari ini untuk kita pengenalan Google Ads. Ada apa-apa soalan kita boleh in message untuk message. Selepas habis presentation sekejap lagi ya. Assalamualaikum Puan Asma. Puan Asma boleh dengar saya?
Boleh buat. Okay. Wasma Bakery ya? Apa dia? Wasma Bakery ya? Ya saya. Dekat mana Dekat Meru Kelang Selangor. Ya. Okay. Nanti kita boleh mula sesi kita dengan Puan Siti ya. Boleh nampak tak? Kita dah start live ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Boleh. Boleh ya? Okey. Yang lain boleh dengar dengan jelas Boleh. Okey, kita ada Puan Asma dekat sini, kita ada Encik Haris, kita ada Jargon Mail. Ya. Okey, ramai hari ni kita ada 21 orang. Terima kasih semua sebab sudi join Google Meet kita hari ni. So, saya percaya yang ada dekat dalam kita punya meeting hari ni semuanya yang dah gunakan kita punya sistem MyFalah Niaga, betul Jadi selepas kita wujudkan sistem MyFalah Niaga ni, kita rasa macam ada keperluan untuk kita wujudkan community. Kita akan bagi seberapa banyak bantuan yang boleh kepada pengusaha-pengusaha, peniaga-peniaga supaya dapat manfaat daripada duduk dalam community kita ni lah. Sebab kita buat survey kadang-kadang untuk dapat coaching, untuk dapat consultation. Sekarang trend bayaran sampai beribu-ribu ringgit untuk belajar itu dan belajar ini kan. Jadi kami di MyFalah Niaga ni kami nak bantu seberapa banyak boleh kita bagi ilmu, seberapa banyak boleh benda information yang kita boleh kongsi kepada usahawan mikro, kecil, sederhana dan especially yang baru nak start berniaga untuk dapat information dengan mudah dan dalam masa yang sama dapat manfaat daripada segi subsidi dan tak payah belanja kos-kos yang besar lah. Sebab kita pun faham kadang-kadang peniaga yang baru berniaga ni dia ada masalah one man show, betul tak? Semua kita kena buat sendiri, bukan nak buat sendiri. Kalau boleh kita pun tak nak buat semua benda kan. Jadi sebab keadaan pada masa sekarang ni ataupun bila kita mula berniaga ni kita perlu untuk buat sendiri semua benda kan. Okey, jadi untuk sesi hari ini saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan Google Ads sebab sekarang ni semua orang berapa ramai kat sini yang pernah dengar Google Ads? Cuba drop komen ataupun angkat tangan ke mana siapa yang pernah dengar Google Ads? Okey. So Google Ads ni dan berapa ramai pula yang dah buat pun Google Ads? Ada tak yang dah buat Google Ads? Cuba angkat tangan. Tak ada semua orang belum pernah buat Google Ads Okey, tak apa. Google Ads ni sebenarnya bukan satu benda yang ada yang pernah buat Google Ads? Siapa tadi? Puan Wan Asma ya? Puan Asma ya? Mana? Oh, pernah dengar tapi tak buat lagi. Okey. Alright, tak apa. Sebenarnya kalau kita tengok sekarang ni dalam Instagram, dalam Facebook, dalam social media ramai sangat dah terlampau sibuk orang bercakap tentang Google Ads. Sebenarnya Google Ads ni bukan satu benda yang baru, dia dah ada lama dah Google Ads ni. Kalau kita tanya diri kita sendiri lah sebagai contoh kan, sejak bila kita start menggoogle dekat Google ni? Nak makan kita Google, nak beli tudung kita Google. Nak tanya masalah apa je semua kita Google, betul tak? Jadi dah berapa lama dah kita sendiri tanya diri kita sendiri, kita dah gunakan Google search ni. Dah lama kan? Jadi sebenarnya Google Ads ni bukan satu benda yang baru, benda yang dah lama, cuma usahawan tak sedar dan kurang diekspos tentang Google Ads ni sebab Google Ads ni dia rasa macam technical part dia terlampau complicated. Sebenarnya dia sangat mudah dan menjimatkan. So saya akan share slide show saya.
Kalau siapa-siapa yang tak nampak boleh bagi tahu Okey, semua orang boleh nampak saya punya skrin ke? Nampak tak? Skrin saya. Nampak? Okey. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya saya sepanjang saya buat presentation ni, sepanjang saya maklumkan supaya kita lebih interaktif. Biasanya kita buat seminar face to face. Jadi bila kat dalam online macam ni kita tak dapat nak tahu macam mana, faham ke tak faham kan. Jadi boleh tanya selepas ni seberapa banyak soalan pun nak tanyalah. Slide ni insyaAllah kami akan sharekan. InsyaAllah boleh. Okay, so hari ni kita akan bagi sesi pencerahan beginning sahaja untuk introduction apa itu Google Ads supaya kita faham apa di Google Ads ni ya. Okay, Google Ads ni sebenarnya dia adalah satu platform periklanan nombor 1 di dunia. Dan orang tak wawarkan sahaja sebab selama ni orang duk wawarkan Facebook, Instagram, lepas tu WhatsApp lah, TikTok lah coming up kan. Jadi sebenarnya Google Ads ni adalah satu platform pengiklanan yang paling efisien dan yang paling ramai sekali orang masuk. Sebab lebih kurang dalam 5.6 bilion carian, maknanya orang search. Hari ni kita sendiri search dah berapa kali dekat dalam Google punya search engine kan. Kejap lagi kan petang kan kita Google lagi, kita nak cari supplier jual barang-barang buat kek contohnya. Supplier barang kek murah, contoh macam tu kan. Jadi terlampau ramai orang search dan ada 5.6 bilion search dalam masa 1 bulan. So maknanya dalam 1 bulan ada dekat 200 juta pengguna internet ni yang masuk ke dalam Google untuk buat carian kat dalam Google tu. So apa-apa pun zaman sekarang ni semua orang duk tanya pakcik Google. Nak tanya okey hari ni kita nak makan apa? Google. Betul tak? Hari ni kita nak duduk hotel mana? Kita Google. Semua information kita Google Nak hidup bahagia pun Google juga. Aduh, macam-macam Jadi Google ni search engine yang paling ramai sekali orang gunakan. Okey, jadi ada 2 kaedah pengiklanan dekat dalam social network ni sebenarnya. Satu yang kita dah biasa dengar selama ni, kita dengar orang buat iklan di Facebook dan iklan di Instagram. Okey, iklan di Facebook dan Instagram ni adalah apabila kita yang mencari orang. Maksudnya bila kita run campaign, run ads kita, advertisement kita ni akan merayap pergi cari orang dengan mengharapkan supaya orang yang berjumpa dengan kita tu macam apa benda ni? Macam dia question mark dulu. Oh ada servis macam ni ke? Dia sebenarnya dia tak berharjat tapi dia terjumpa dengan kita. Lepas dia terjumpa dengan kita, mungkin dia akan klik tu dan dia akan baca dulu baru dia akan buat keputusan. Tapi dia bukanlah customer yang ready untuk membeli. Tapi dalam Google Ads ni, dia adalah orang yang masuk dalam kita punya web page ni adalah orang yang memang dah ada hajat. Sebab apa? Dia yang cari kita, dia yang cari produk kita, dia yang cari bisnes kita, dia yang cari servis kita. Betul tak? Contohlah kan, katakanlah saya ni pemilik hotel, budget. Contoh macam tu Jadi saya tak iklankan pergi cari semua orang, tapi orang yang cari saya. Hotel budget Selangor. Nanti keluar senarai hotel budget Selangor dan dia orang mula klik saya. Jadi maksudnya perbezaan antara advertisement yang kita cari orang dengan orang cari kita tu berbeza. Okey, itu perbezaan antara 2 kaedah pengiklanan ni lah. Jadi dalam Google Ads ni pula kalau kita nak tahu kos pengiklanan dia sangat murah. Sebab apa? Tadi kita siarkan advertisement kita mencari orang untuk pergi kepada orang-orang targeted. Kita kena teka-teka dan menaget-naget orang ni semua kan. Tapi dekat dalam Google Ads ni, dia tidak ada charge melainkan kalau orang tu mula klik masuk dalam web page kita. Jadi cuba bayangkan macam ni situasinya begini. Katakanlah kita ni berniaga, apa produk yang kita nak bincangkan hari ni. Katalah kita nak berniaga minyak bayi. Okay. So
kita iklankan dalam Google Ads ni, kita biarkan dia. Nanti orang yang cari minyak bayi ni, dia akan type dekat Google search tu minyak bayi. Dia orang akan jumpa kita kat dalam tu. Dan orang yang memang buat searching ni memang orang yang nak membeli. Orang yang memang ada masalah, dia nak selesaikan masalah dia. Dan dia memang dah ready untuk beli. Maksudnya dia dah buat keputusan, saya perlukan barangan tu dan saya nak beli barangan tu. Tinggal lagi saya nak tahu siapa dia yang ada barangan ni. Nampak tak? Kalau berbeza dengan kalau berbeza dengan advertisement yang lagi satu tadi, saya tak ada hajat pun. Tapi disebabkan saya terjumpa, saya baca, oh macam ni, mungkin saya akan decide nanti. Mungkin dia akan, tapi saya tak perlukan sekarang. Jadi benda tu adalah dua benda yang berbeza. Jadi targeted audience yang ada dekat dalam Google Ads ni adalah lebih tepat, yang mana bila orang klik je masuk, orang tu memang nak beli dah. Maknanya kita dah tak payah risau. Yang bergantung, perkara kedua adalah bergantung kepada apa yang kita tulis dalam web page kita tu, yang menyebabkan orang tu pilih teruslah kita lepas dia masuk dan dia terus bayar, sebab dia memang dah decide dia memang nak beli atau dia memang nak dapatkan servis kita tu. Jadi dekat dalam Google Ads ni yang bestnya, kalau kita ni semua sebagai beginner, kita tak nak spend duit kita banyak-banyak, bertaburan kita pun tak pandai lagi kan. Jadi kita hanya boleh mulakan kempen dengan RM50 sahaja dekat dalam Google Ads tu. Google akan bagi kita kredit sebanyak RM150 percuma untuk kita run lagi kita punya advertisement nanti. Jadi untuk beginner, kita tak payah nak ada modal yang besar. Kita cuma spend RM50, try je dulu. Lepas tu kita ada dapat free lagi RM150, kita boleh guna dan untuk buat advertisement kita dekat dalam tu. Jadi seterusnya, kalau kita nak buat Google Ads ni, persediaan kita cuma ada 3 saja. Benda ni senang sangat. Satu, kita kena ada Google account. Google account ni yang Gmail tu lah. Macam kita ada macam kita ada siti@gmail.com. Lepas tu yang kedua, kita kena ada yang wajib sekali adalah web page. Web page ni umpama kedai kita lah. Web page ni umpama rumah kita. Web page ni umpama tempat yang umpama kita punya pekerja. Sebab web page ni dia yang akan menerangkan dan dia akan ada ayat-ayat yang convince dan menggoda customer supaya customer tu memang okeylah, saya decide memang produk ni lah yang saya cari. Saya pun memang tengah cari produk tu dan bila saya terjumpa dengan web page ni, memang inilah yang saya cari. Itu kekuatan yang perlu ada dekat dalam web page tu lah. Kemudian kita perlu ada debit card ataupun credit card lah untuk kita run campaign tadi, macam kita kena bayar RM50 tu dulu kan. Jadi benda 3 perkara ni mesti kena ada untuk persediaan untuk buat Google Ads ni. Okey. Jadi apa yang anda perlu tahu tentang Google Ads ni? Satu, kita kena belajar keywords. Apakah perkataan-perkataan yang orang selalu guna untuk type dalam Google search? Sekejap lagi dalam slide seterusnya tu, saya akan tunjukkan tempat search Google kan yang kita type. Contohnya macam kita type serum glowing. Kita akan type benda-benda macam ni kan. Jadi perkataan yang orang selalu guna, kita kena ambil tahu perkataan tu supaya kita letakkan dia sebagai kita punya kata kunci carian. Okey, yang kedua, ayat-ayat power menggoda hati customer. Yang itu kena belajar untuk kita letakkan dalam kita punya web page supaya orang memang terus tertarik lah dan dia tak nak pergi cari orang lain dah. Lepas tu yang ketiga adalah landing page tu lah yang kena dahsyat sikit lah landing page tu. Supaya bila landing page ni ibarat orang dia nak beli barang, katakanlah saya nak beli saya nak beli serum. Saya dah masuk kedai anda, dah tak nak pergi dah kedai sebelah. Sebab apa? Saya dah jumpa dah kedai yang saya saya dah tak sabar nak beli dah dalam kedai ni. Macam tu. Jadi saya dah tak cari yang lain lagi. Jadi itu benda-benda yang kita perlu tahu dan benda-benda yang kita perlu buat lah. Okey, ini kalau kita tengok paparan Google, benda ni semua kita tahu, semua kita pernah guna Google Tapi kalau kita nak, untuk langkah pertama, kalau kita ni buat pasaran dalam Malaysia saja, kita type dulu dekat atas ni. Kalau kita buka google.com.my, mesti ada perkataan .my ni. .my ni untuk pasaran Malaysia sebab produk kita untuk pasaran Malaysia lagi. Kalau kita memang nak go international, google.com. Okey. Jadi ni satu bahagian yang kita kena make sure nanti lepas habis sesi ni cuba je lah dulu peringkat pertama, cuba je buka .my.
Kemudian ni keywords di sini. Tadi kan kita ada kata-kata kunci kan. Keywords itu apa yang kita nak type. Kita selalu type dekat sini. Betul Okey, jadi katakanlah kita ni nak cari lotion ataupun cream baby ataupun minyak bayi lah katakan So kita pun akan mula type di sini. Minyak bayi, minyak baby katakan kan. Oh, rupanya kat Malaysia ni ramai orang guna perkataan minyak baby sebagai kata keywords untuk dia search produk tu. Jadi mungkin dia perlukan minyak bayi ni untuk anak dia bawa bersalin ke maternity ataupun dia nak hadiahkan orang kan. Jadi dia pun tengok minyak baby, dia akan type kat sini, tengok sini. Minyak baby Johnson, minyak baby Amway, minyak Telon, minyak baby Tropica, ada banyak minyak. Kalau di sini ada banyak minyak baby, banyak sangat kat sini, maknanya memang produk ni ada demand. Sebab kadang-kadang ada produk kalau kita type kat sini hanya ada 1-2 baris je, ada ataupun 1-2-3 baris. Maknanya produk tu tak banyak demand dan orang tak selalu search produk tu. Tapi kalau macam kita tengok kat sini, ini adalah produk yang banyak orang search. Dan semua yang dekat sini adalah keywords. Okey, kemudian kalau kita tengok, kalaulah misal kata kita ni pengeluar minyak bayi tadi kan dan kita run ads, kalau kita tengok dalam Google tu yang keluar kat atas-atas ni biasanya yang ada ni perkataan AD ni. Ni maksudnya dia ada buat campaign ads berbayar tadi tu. Kan dia letak. Tapi kalau misal kata dia tak ada buat ads, dalam minyak baby ni dia akan duduk dekat bawah lah bila orang search. Jadi orang akan search, dia akan nampak kat bawah, dia tak ada nampak. Dia terus website sahaja. Dia tak ada bayar ads. Macam tu. Kemudian, dan kalau kita berbayar, dia akan guna ads macam ni. So kita duduk atas. Bila orang search minyak baby, orang jumpa kita dulu kat atas ni. Kan jadi orang terus, kadang-kadang orang malas nak scroll sampai bawah. Impression orang, siapa yang duduk kat atas tu dia leading. Itu impression orang. Benda-benda ni yang kita akan belajar dalam Google Ads lah yang kita perlu tahu. Okey, jadi seterusnya, kalau kita tengok produk minyak baby ni pula ataupun kalau you nak test sendiri produk you boleh letak keywords produk you. Katakanlah kek pisang, kek buah ataupun bakery, pembekal cookies. Contoh kan, boleh letak dekat situ atau cookies apalah. Butter cookies ke, cuba letak kat sini. Nanti dia keluar, you kan tengok kat sini about 16,200,000 result. Maknanya 0.47 second, setiap 0.47 second ada orang search produk ni. Jadi maksudnya bayangkan dalam Google Ads ni kita boleh dalam Google search ni kita boleh belajar dan kita boleh buat research adakah produk kita ni memang produk yang in demand. Kan kita boleh tengok dalam setiap second ada berapa ramai orang, berjuta orang yang cari produk minyak baby ni dalam masa tak sampai 1 saat. Tak sampai 1 saat kiraan dia. Sebab tu kita kata tadi 6 berapa bilion orang buat search dalam masa 1 bulan kan. Okey, jadi seterusnya kita kena sebab kita dah tahu Google Ads ni baru orang wawarkan dan ramai lagi orang tak tahu dan orang baru tahu opportunity dan juga satu platform yang memang ada potensial yang sangat besar. Jadi kita kena bersedialah untuk join dengan benda ni. Sebab kalau kita tengok dulu sebelum ada Instagram, orang sibuk buat advertisement dekat Facebook ad. Dan slowly orang dah mula buat advertisement dekat dalam Instagram dan semua orang tumpuk kat dalam Instagram macam tu kan. Lepas tu come up with TikTok TikTok pun dah mula ramai, dah beralih pada TikTok. Tapi Google adalah satu benda yang wujud sejak dari dulu sampai sekarang. Sebab tu company-company besar-besar pun dah lama letakkan dia orang punya produk, dia orang punya servis, dia orang punya perkhidmatan dekat dalam Google punya platform supaya memang kalau orang cari, orang jumpa dia. Lepas tu kena ingat Google ni adalah tempat orang cari kita. Tempat orang cari apa yang kita jual dan tempat orang yang memang nakkan servis dan produk kita.
Sebab tu kita kata bukan meneka-neka lagi siapa potential customer, bukan meneka-neka lagi, bukan ajak-ajak orang lagi, bukan. Kita memang dah sedia duduk kat situ, orang datang, kita kena sambut je dia orang. Dan make sure dia orang bila dia baca, bila dia tengok kita punya web page, dia tak nak pergi dah kat orang lain, dia terus buat keputusan dengan kita. Okay? Alright, so yang seterusnya, bila kita nak berkecimpung dalam Google ni, perkara pertama kita kenalah make sure orang dapat lihat kita lah. Macam mana kita nak orang dapat lihat kita? Satu, kita kena ada web page tadi, dan yang kedua, kita kena register Google My Business. Yang ini nanti saya akan share apa itu Google My Business. Google My Business ni kalau perasan, ada benda kalau kita Google dia akan keluar kat tepi tu orang tu punya nama syarikat, alamat dan sebagainya. Orang rasa macam this is very well established ataupun trusted. Pembekal yang trusted, walaupun kita ni bisnes dari rumah, walaupun kita bisnes kecil, tapi orang rasa kita sangat genuine. Okay. Dan satu lagi memang saya tekankanlah web page atau landing page yang menggoda lah, supaya orang memang dah masuk dalam tu, dia memang tergoda dan dia orang terus decide dia ambil dengan kita je barang kita ataupun servis kita tadi. Okay, so kalau kita tengok ni yang saya masukkan dengan Google My Business, kat dalam Google My Business ni, kalau kita tak ada kedai tak apa, letaklah kita dengan stok-stok kita, letak gambar kita dengan produk-produk kita yang banyak-banyak tu semua kita boleh letak kat sini, dan kita boleh letakkan kita punya nama perniagaan kita. Kemudian tadi web page kita tu kita letakkan link dia di sini, website ni kan. Okay, lepas tu letakkan nombor telefon kita. Jadi bila orang Google je, katalah dia nak Google pasal pembekal kek homemade, katakan pembekal kek homemade negeri Kedah. Nanti kalau dalam banyak-banyak pembekal ni yang lain tidak register, yang dekat dalam Google My Business ni, orang memang akan nampak kita kat sini. Jadi orang tak sibuk cari siapa lagi yang di dalam list kat bawah ni. Dia akan terus pergi yang mana ada Google My Business kat sini. Kalau saya macam tu, saya rasa kalau tuan-tuan dengan puan-puan pun benda yang sama kan. Bila kita buat search dekat dalam Google, kita nak benda yang dah pop out dah macam nampak well established and trusted. Kita tulis lagi buka buku apa, boleh hubungi daripada buku apa, WhatsApp kita macam mana. Lepas tu kita letakkan gambar-gambar produk kita supaya orang ada idea, ini benda yang ada kan. Jadi benda-benda tu sangat penting lah. Dua benda, Google My Business ni dia free je, boleh register. Kita register, kita tunggu sekejap. Saya rasa dalam masa 2 minggu ke, Google akan hantar surat ke rumah untuk sebelum dia letakkan kita kat dalam Google My Business ni. So insyaAllah yang itu sedikit sebanyak perkongsian untuk kita faham apa dia Google Ads sebenarnya dari segi pemahaman saja. Dan kalau kita tengok memang dah terlalu ramai dah orang dah mula pergi ke dan migrate kepada Google Ads ni sebenarnya. Jadi saya nak tanya kat sini, kalau ada siapa-siapa yang dia memang dah selalu dengar, dah ada macam apa benda Google Ads ni, macam mana saya nak mulakan Google Ads ni. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya kita. Kita akan cuba jawab, dan kalau ada benda yang kita tak boleh jawab, kita akan tangguhkan dan kita akan hubungi semula untuk bagi pencerahan tu lah. Jadi saya buka kepada yang ramai-ramai ni, kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan. Assalamualaikum Puan, saya ada soalan. Waalaikumsalam. Follow Niaga ni ada buat perkhidmatan untuk buat web page tak? Ada, kalau kita perasan baru-baru ni kita ada bagi subsidi untuk buat web page. Perasan kan dalam community Telegram tu kita ada bagilah perkhidmatan tu, tapi yang tu terhad lah. Supaya kita pun staff kita tak boleh nak layan dalam masa sama ramai-ramai sangat kan. Jadi baru-baru ni kita bagi subsidi pada 10 dululah. Tapi insyaAllah pada masa akan datang kita akan buka lagi dan kita akan bagi tahulah kalau kita ada lagi. Dan buat web page ada satu benda yang boleh dipelajari jugalah insyaAllah. Puan Syira? Puan Syira meniaga baju baby tadi ya? Tak, jual bedding. Jual? Bedding. Kelengkapan. Bedding. Bedding. Okey. Katil.
So apa ni, kalau orang Google Puan Syira sekarang ni dia jumpa tak? Orang jumpa tak? So far sekarang ni kita orang buat just letaklah kiranya kita orang akan letak nama Syera, kalau macam kita Syera Linen HQ kan. Ah, So kami memang letak Syera Linen. And then kategori tu kita orang highlight tu bedding. bedding. Okay, Tapi okay. so far alhamdulillah adalah juga adalah yang datang Okay, yang call okay. bertanyakan. Betul, betul. So dah ada web page lah, landing page ada, bila orang masuk dia boleh dapat tahu semua information lah. Ada. Itu penting. Kita kena visible. Lagi satu, bukan saja untuk kita kenalkan kita punya kedai atau produk. Kadang-kadang kita wonder macam mana orang boleh cari ejen yang terlampau ramai. Macam mana tiba-tiba suddenly orang ada 300-400 orang ejen dalam masa sebulan, 2 bulan kan. Jadi satu lagi, biasanya web page ni ataupun Google Ads ni kita boleh buat untuk kita attract orang ramai untuk jadi ejen produk kita. Ada apa-apa soalan lagi? Yang slide ni nanti kita boleh bagi, kita boleh bagi Tuan Shebi ya. Saya nak tanya Puan. Ya Puan. Tentang subsidi yang dekat WhatsApp semalam, subsidi tu boleh guna untuk web page juga ke? Yang ni lah yang dimaksudkan untuk digunakan untuk Google Ads ni. Puan nak tanya? Ada tak untuk ajar cara untuk buat ads kat Google? Ya, kita akan buat sesi. Ini bukan sesi yang pertama dan terakhir. InsyaAllah kita akan maklumkan dekat dalam kita punya community. Saya akan buat sesi sikit-sikit. Kita jangan buat sekali. Kakak kita ni pun dah bukan orang lain lah. Saya pun dah berusia kan. Jadi kita tak boleh belajar benda serentak banyak-banyak sangat. Oh, maksudnya ni pengenalan dulu. Ni pengenalan dulu, pencerahan supaya kita faham yang sekarang ni kita nak orang pula cari kita. Kita nak sentiasa ready di dalam platform Google tu. Anytime orang cari produk tu, dia akan jumpa kita. Amazing tau, saya dah tengok orang yang buat Google Ads ni sampai dia punya sale dia daripada ratus-ratus, ribu-ribu sampai puluh ribu sampai ratus ribu kan. Sebab kita pun tahu satu hari 200 juta orang buat searching. Kan? Dan dalam tu kita boleh tahu pula berapa banyak searching yang kita dapat tengok kan. So kalau yang kita perlu kena make sure kita ada je dekat dalam tu. Contoh Google ni macam shopping mall lah. Kalau kita tak ada dalam shopping mall tu, orang ramai mana pun datang orang tak jumpa kita. Tapi kalau kita letakkan diri kita dalam shopping mall tu, orang datang, orang akan nampak kita. Tu bergantunglah layanan kita, cara kita letakkan ayat-ayat kita dalam web page kita tu. Puan Siti Nora, apa khabar? Puan Siti, berniaga apa Puan Siti? Saya berniaga nasi ambeng. Nasi ambeng. Dekat mana tu? Dekat KL. Dekat KL. Nasi ambang terbaik Kuala Lumpur. Gitu. Kena dia punya kata-kata Google search lah. Saya dah buat dah web ads tu, cuma tak lengkap. Kalau search dekat Google, nasi ambeng Empu atau nasi ambeng KL tu, dia ada keluar lah. Tapi dalam line kedua macam tu lah. Oh, not bad. Saya letak gambar dengan location. I see. Keluar kat tepi macam saya cakap tadi. Ada buat register Google My Business? Yang Google My Business tu tak ada lagi rasanya. Okay, mungkin nanti saya akan buat satu sesi Google My Business. Macam mana nak place kita punya business dekat dalam Google. Untuk community My Fala Niaga ni. Betul-betul. Kelas-kelas macam ni kita bagi percuma je. Kita akan share je lah. Boleh. Okay. Lain-lain lagi, kawan-kawan yang lain ada soalan lagi? Jadi clear tak dengan konsep konsep Google Ads ni? Ya?
Tak ada, dia minta slide je. Okey, Puan Syikin, produk apa ya? Ya saya. Dia kena seru, malu-malu dia kena seru nama. Puan Syikin buat produk apa? Produk door gift. Puan Syikin buat door gift. Okey. Jadi kalau macam PKP ni, door gift tu orang biasanya untuk apa? Bagi pejabat lah agaknya sekarang ni? Pejabat. Lepas tu ada yang ambil untuk akad nikah saja. Ada buat macam sekarang kan ada trend orang buat macam gift delivery macam tu semua ada buat? Ya, ada. I see. Puan dekat kawasan mana? Pulau Pinang. Pulau Pinang. Okey. Jadi Puan dah Google My Business tu dah buat dah? Dah ada dah? Belum lagi. So, tak apa, insyaAllah. Nanti saya cuba arrange, insyaAllah minggu depan ke macam tu kita buat lagi sekali session. Terus kita buat sama-sama macam mana nak buat benda tu. Saya tunjukkan demo macam mana nak buat Google My Business tu. Lepas tu terus boleh buat sendiri dah. Semua orang. Okay, boleh. Okay. So, ada lagi yang lain? Jargon meal ni buat apa Brownies. Ya, Tuan? Brownies. Fast food? Tak dengar, Tuan? Brownies. Brownies. Oh, buat brownies. Tuan buat sendiri ke? Tak, adalah saya punya apa? Macam saya collab. Oh, okey, baik. Brownies boleh lah. Tuan Shebi tak ada soalan So far setakat ni jelas lah. Okey. Puan Shebi pun buat berniaga dengan isteri ya? Ya, dengan orang rumah saya. Kita home bake. Start pada PKP lah. PKP berhenti dan kita full time business. Betul. Kadang-kadang PKP ni kan, tapi saya tengok kan bisnes yang naik masa PKP adalah bisnes makanan dengan infotech punya bisnes. Yelah. Saya nampak macam tu. Kadang-kadang kita pun tak sangka mula-mula PKP takut juga orang-orang yang bisnes makanan kan macam mana kan. Rupanya orang PKP dia nak makan kat rumah. So dia order lah banyak benda lagi orang stres kan, dia orang nak makan. Betul. Lepas tu nak makan mana-mana manis dah stres. Yelah tu. Okay, apa ni macam landing page, web page sudah ada dah? Saya ke? Untuk web page tak ada lagi sebab sebelum ni saya ada buat sendiri untuk saya punya business personal. Saya videographer sebenarnya. So tapi yang saya buat sebelum ni macam tak complete lah. Tapi saya nak register yang tu dah penuh kan. Nanti boleh PM PM Farhana, cuba tanya dia, mungkin ada 1-2 lagi sebab mungkin ramai yang tak tahu lagi tentang kepentingan web page ni. Jadi kalau compare package A dengan B tu, yang B slow, yang A laju bukan main lagi. Kerja dia nak iklannya kan. Sebenarnya yang penting nak iklan kat mana tu penting tu. Gitu. Okey, tak apa, insyaAllah boleh. Dekat kawasan mana tu, Tuan? Kita dekat Shah Alam, tapi kita punya agent stokis adalah few dekat mana? Melaka, Seremban, Johor. Tapi kita more tu Instagram sebenarnya setakat ni. Kalau nak buka Instagram boleh tengok dekat Instagram, nak tengok Sugar Honey Bites, itulah. Sekali lagi. Encik, saya lost connection, saya boleh ni.
Oh maaf ya, Puan Siti lost connection. Kejap lagi dia masuk balik ya. Tak tahu saya lost connection. Sebentar ya Encik Safihan. Puan Siti lost connection. Lost connection. Assalamualaikum. Okey, boleh dengar saya? Okey, jadi saya rasa perkongsian saya tentang Google Ads ni saya nak kongsikan apa yang just nice untuk beginner supaya kita dapat pencerahan kenapa sebenarnya kita kena start dengan Google Ads ataupun kenapa kita kena berada dalam platform Google tu. Jadi kalau misal kata selepas ni ada apa-apa pertanyaan boleh juga still WhatsApp pihak kami akan cuba bantu apa yang boleh lah. Kalau ada apa-apa pertanyaan ke apa. Dan mana-mana yang dah sign up untuk MyFalah Niaga tu gunakanlah sebab kami check ada lagi yang memang masih belum guna sebab data tu kita tengok tak bergerak-gerak kan. Jadi kita cuba guna dan sebab sekarang ni kita tak perlu ada kedai pun tak apa. Orang dah tak kisah dah. Mana agensi ke apa semua dah tak kisah. Tapi benda yang penting yang diperlukan adalah kita mesti ada rekod urus niaga. Sebab bila kita tak ada rekod urus niaga, kita tak dapat buktikan kita berniaga. Kan? Bila kita nak minta geran ke bantuan ke, kalau orang tanya berniaga, kita tak ada rekod. Okay? So, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita akhirkan session kita hari ini. So, insyaAllah kita tangguhkan dulu dan kita akan jumpa lagi insyaAllah di session yang akan datang. Keep on checking kita punya Telegram punya community tu untuk dapatkan update-update yang terkini lah saya akan bagi. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih ya perkongsian ilmu. Sama. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.